Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau. Vanakkam. Okey, salam sejahtera kepada semua. Salam reformasi. Orang Pandan memang hebat. Bukan sekadar kita telah menang di sini berpenggal-penggal, tetapi di bawah hujan pun mereka kekal duduk dekat sini. Tahniah orang Pandan. Tadi Hans, seorang karyawan, bilang sama kita kenapa dia masuk Parti Keadilan Rakyat ataupun keadilan. Kita ada karyawan, kita ada pelawak Aflin Shauki, kita ada penyanyi Ultimate, kita ada tadi Chai Chung sebagai jurutera, kita ada pembawa Grab makanan, pembawa Grab taksi, kita ada buruh, kita ada profesional, kita ada doktor, kita ada peniaga, kita ada penjaja. Itulah Parti Keadilan Rakyat, Parti Rakyat. Parti yang mengangkat dan cuba menghapuskan derita rakyat. Dari ekonominya, dari pendidikannya, dari kebajikan, tidak ada yang terkecuali. Malah dalam Parti Keadilan Rakyat juga terdapat biro khusus untuk melihat kebajikan OKU. Malah wakil kita juga pun merupakan seorang OKU. Kerana dalam Parti Keadilan Rakyat, kita ingin pastikan tidak ada rakyat Malaysia yang tercicir. Rakyat Malaysia yang tidak diambil peduli. Kerana kita bukannya parti toke. Kita bukannya parti tycoon. Kita bukannya parti penyamun. Kita bukannya parti orang kaya-kaya bangsawan. Parti kita parti derita rakyat. Tujuan kita berpolitik adalah untuk menghapuskan derita rakyat di bumi Malaysia ini. Siapa pun rakyat itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak cakap pasal pendidikan saja. 2 tahun anak-anak kita tak pergi sekolah. Ada yang mengikuti kelas atas talian online. Ada yang ada telefon. Satu telefon, beradik 4-5 orang terpaksa berkongsi. Telefon milik ibu. Kadang-kadang ibu nak guna, anak-anak tak dapat belajar. Anak ini tertinggal, anak itu tertinggal. Ada telefon, tetapi line internet tak elok. Walaupun kata kononnya 5G sana, 5G sini, hakikatnya di tempat saya di Sempang Renggam, saya terpaksa masuk ke dalam kampung-kampung, ke dalam Felda, ke dalam Felkra untuk pastikan bahawa adanya capaian. Kalau tidak ada capaian, masih ingat lagi di media sosial saya bawa telco ini. Digi, Maxis, Celcom untuk masuk ke kampung-kampung, minta mereka pasangkan. Menteri jawab di parlimen senang. Hakikatnya rakyat yang menderita. Tidak ada line. Tidak ada laptop. Saya kira mungkin orang Pandan ada yang berada. Tetapi ramai juga yang kurang berada. Saya boleh kasih 5A plus kepada kawan. Kerana ni 5.5 lah kan. Tapi dapat A plus. Kerana suatu saya menjadi Menteri Pendidikan, saya ingat lagi, yang datang kepada saya 12 permohonan untuk sekolah-sekolah yang ada kat sini. 5 sekolah saya sempat sampai, 3 sekolah kita perbaiki on the spot, dan yang 7 lain kita tak sempat buat kerana kerajaan bertukar. Yang penting, Kak Wan lakukan tugas beliau dengan jayanya. Walaupun beliau sibuk pada waktu itu sebagai Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia. Tetapi sekolah-sekolah beliau tak lupakan. Saya masih ingat lagi. Ketika meeting kabinet, beliau akan ingatkan saya. Mazli dah pergi belum sekolah tu? Kita bila bos nombor 2 tanya, kita kata saya pergilah. Dan saya telah pergi dan lihat. Saya masih ingat lagi. Sekolah yang kita pergi di kawasan Pandan, ada yang masalah anak-anak. Ada masalah kelas OKU tetapi tidak cukup. Dan sebagainya. Itu kita lakukan. TPM pun lakukan pelbagai inisiatif. Di waktu KPM pun kita lakukan pelbagai. Kalau masih ingat lagi,
kita berikan pendidikan OKU, kita buka seluas-luasnya untuk anak-anak OKU datang ke sekolah. Anak-anak yang tidak ada dokumen. Bila sebut anak tidak ada dokumen, ni kadang orang terbayangkan anak Bangladesh ke anak Myanmar. Tidak, kita kata anak warga negara tetapi tidak berdokumen. Jangan ingat, di Pandan tak ada, di Pandan pun ada, di Sempang Renggam pun ada, di Bandar Tun Razak pun ada, di Ampang pun ada. Terutamanya di kalangan rakyat B40 kerana pelbagai isu. Ada ibu bapa yang tidak mempunyai perkahwinan yang sah. Tetapi apa dosa anak? Anak perlu masuk ke sekolah. Pendidikan hak mereka menerima pendidikan. Tetapi mereka tidak boleh masuk selama zaman BN memerintah kerana mereka tidak ada surat beranak. Zaman kita bukakan seluas-luasnya pintu. Kalau tak ada surat beranak, kita minta sekolah, kita minta PPD, daftarkan ke JPN. Di zaman kita ramai anak-anak tak ada dokumen, boleh datang masuk sekolah belajar dan boleh dapat kerakyatan. Kerana mereka anak warga negara. Ada pula mungkin bapa warga negara, ibu bukan warga negara. Yang ramainya ibu warga negara, bapa bukan boleh masuk sekolah. Maka selama 60 tahun BN memerintah, mereka nafikan hak anak-anak masuk sekolah. Di zaman kita 22 bulan, kita buka seluas-luasnya pintu untuk anak-anak ini masuk sekolah. Tetapi bila bertukarnya kerajaan, kembali kepada hal yang lama. Ramai anak-anak tidak boleh masuk sekolah. Anak-anak OKU, ramai yang dulu terpaksa merayu ibu bapanya ke pintu sekolah untuk anak mereka masuk. Pelbagai alasan diberikan. Tak ada fasiliti, tak ada cikgu, tak ada dan sebagainya. 60 tahun BN memerintah, tak pedulikan. Kita merintah 22 bulan, tetapi kita bukakan peluang untuk anak-anak OKU masuk ke sekolah. Kini kembali tak boleh masuk sekolah. Bukan tak boleh masuk, pelbagai alasan diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 2 tahun anak-anak kita tak boleh masuk sekolah. Internet tak bagus, tak cukup laptop, tak cukup handphone dan sebagainya. Baru-baru ini, apabila Menteri Pendidikan ditanyakan, kenapa dalam laporan antarabangsa, laporan UNESCO, laporan World Bank, laporan UNDP, apa saja lepas COVID di dalam pendidikan adalah di antara negara tercorot. Dalam bidang pendidikan, selepas COVID, Malaysia di antara negara tercorot. Lebih teruk daripada negara-negara jiran kita. Lebih teruk daripada setengah negara Afrika malah. Malu kita di peringkat antarabangsa. Tetapi Menteri Pendidikan kita ketika ditanyakan oleh wartawan, kenapa seperti itu? Jawab beliau mudah. Kita tidak mundur ke belakang. Cuma kita tidak maju ke depan seperti orang lain. Ini kualiti Menteri Pendidikan BN, tuan-tuan dan puan-puan. Dibiarkan lagi kerajaan ini memerintah, gelap masa depan negara. Gelap masa depan anak cucu kita. Gelap masa depan rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Datang BN UMNO, dia kata, oh ini Menteri Bersatu. Ini bukan Menteri BN. Kita kata, kerajaan tu siapa? BN, campur BN, campur PAS, campur GPS. PN itu sama dengan BN dalam kerajaan. Mana boleh kau kata, ini bukan menteri kami. Itu sama-sama. Kita dah kahwin sama-sama, kira satu rumah. Ini BN apa punya laki lah, tak ngaku isteri itu satu rumah. Hakikatnya tuan-tuan, kalau mereka ingin kata, oh, kalau bagi Menteri UMNO lagi elok, ini lagi katun. Ingat lagi Rosmah, tadi Cai Chung sebut Rosmah. Ingat Rosmah, ingat solar. Solar ini isu apa? Isunya simple saja. Sekolah-sekolah di Sarawak selepas 60 tahun merdeka masih banyak yang tak ada elektrik. Kita tak terbayang sebab kat sini sekolah kita ada elektrik. Di sana banyak dan setengah di pulau-pulau di Semenanjung. Sekolah separuhnya uzur, bukan separuh, hampir 2,000 sekolah uzur. Bila sebut sekolah uzur ataupun sekolah taif ni,
Boleh tengok dekat Facebook saya. Ada sekolah yang saya tolak dengan tangan. Saya bukan hak. Saya bukan incredible hak. Katik je orangnya. Tapi saya tolak sekolah tu boleh goyang. Ada sekolah yang saya boleh tembus tangan. Saya bukan invisible man. Tetapi dah berlubang. Ada sekolah masih lagi sekolah papan. Ada sekolah masih lagi tadah air. Hujan untuk bekalan air. Dan banyaknya sekolah yang tak ada bekalan elektrik. Walaupun saya pergi ke sekolah tersebut, depan tu ada tiang elektrik. Depan sekolah ada tiang elektrik. Ada separuh tu 50 meter. Ada separuh 100 meter. Separuh 200 meter. Yang penting tiang elektrik ada. Hanya perlu ditarik saja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, BN ini parti projek. BN ini parti yang mengayakan kroni. Mereka tidak mahu tarik elektrik. Kalau tarik elektrik, tak ada orang boleh untung. Apa yang mereka lakukan? Beri projek. Projek pasang generator solar. Generator solar, dia kena ada diesel. Jadi ada projek untuk orang bekalkan mesin, ada projek untuk orang bekalkan diesel, dan ada projek untuk maintenance. Saya masuk saja ke kementerian, saya dapati laporan tebal, 800 muka surat, menunjukkan projek solar yang telah diusahakan di zaman Mahathir Khalid, di zaman Menteri UMNO, Menteri BN, yang telah meluluskan projek solar di Sarawak, di 369 buah sekolah yang tak ada elektrik, yang sepatutnya boleh disambung saja elektriknya, tetapi oleh kerana nak beri kepada kroni projek yang bernilai 1.3 bilion, 1.32 bilion, mereka menganiaya anak-anak ini buat generator solar yang lebih separuh rosak, tak boleh digunakan. Saya pergi sendiri ke Sarawak, tengok dah lah sekolah daif, sekolah teruk, tak ada elektrik. Kau nyaya budak-budak dengan bagi generator solar yang rosak tu. Demi apa? Demi untuk Rosmah mendapat habuannya ratusan juta. Tuan-tuan dan puan-puan, beri kembali kerajaan kepada BN, rosak masa depan pendidikan. 60 tahun pendidikan kita tak bergerak ke hadapan. Dalam tempoh 30 bulan bagi kepada BNPN, pendidikan kita ke belakang. Cuma menteri kata kita tidak ke belakang. Kita tidak bergerak, negara lain maju ke depan. Itu kualiti Menteri Pendidikan kanan hari ini, BNPN. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di zaman kita, bila berlaku apa-apa perkara kita cuba lakukan. Perubahan. Antara perubahan kita cuba buat di zaman itu, ialah melakukan kajian semula terhadap dasar pendidikan negara. Sepatutnya tahun 2021 kita laksanakan satu sistem yang baru. Tadi disebutkan bagaimana ramai graduan universiti yang keluar tak ada kerja. 25% sekarang bilangannya. Kemudian mutakhir ini timbul isu tentang ada bangsa yang tak dapat masuk universiti kerana sistem kota. Juga terdapat pelbagai isu-isu lain yang sebenarnya kita warisi daripada sistem 90-an berdasarkan keadaan zaman itu. Zaman 2022 perlukan kepada sistem kita. Pertamanya nak pastikan anak-anak kita terima pendidikan berkualiti tanpa kira mereka itu di Pandankah, mereka itu di Sempang Renggamkah, mereka itu di Ceruk Tukunkah, di Tanah Merahkah ataupun di mana, mereka semua berhak mendapatkan pendidikan berkualiti. Yang keduanya, kita kena pastikan infrastruktur pendidikan itu sama ada mereka di Pandan, mereka di Lembah Pantai, mereka di Kulai, mereka di Segamat, mereka di mana pun berada, mesti yang terbaik. Ada orang tanya, itu banyak bilion, boleh ke kita ada duit? Memang kita ada duit. Tetapi selama ini disalahgunakan oleh Rosmah dan BN. Dan sekarang ini disalahgunakan oleh menteri yang katakan kita tak bergerak, kita tak ke belakang, negara lain ke depan. Masa depan rakyat kita dirosakkan oleh manusia-manusia ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat lagi, kita pernah cuba berikan makanan percuma di sekolah. Sekolah rendah. Untuk apa? Dan saya gesa kerajaan bila dah tukar kerajaan supaya teruskan program tersebut. Terutamanya di waktu ini.
Di waktu ini selepas COVID, ramai di kalangan anak-anak kita tak dapat pergi sekolah kelaparan. Kita perlu tarik mereka sekolah dengan berikan makanan percuma. Dan ini hanya kita boleh lakukan apabila kita menjadi kerajaan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan. Dia orang bagi signal, suruh habis. Ikut saya banyak lagi tapi tengok apa ni bos nombor 2 dah datang, kita kena bagi laluan lah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu saja. Harapan kita, jikalau kita ingin masa depan gelap bagi anak-anak kita, kita inginkan masa depan gelap untuk rakyat Malaysia, untuk negara, maka undilah BN dan PN. Dan juga sekutu-sekutunya. Tetapi, jikalau kita inginkan masa depan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia, untuk Melayu, untuk Cina, untuk India, untuk Serani macam Hans dan juga kaum keluarganya, untuk Baba, untuk Kadazan, untuk Iban, untuk seluruh rakyat Malaysia, pastikan rakyat Malaysia mengundi Pakatan Harapan. Orang Pandan ni tak perlulah saya nak suruh undi, memang dah undi Pakatan Harapan. Tetapi kerja tuan-tuan dan puan-puan, tolong beritahu rakan-rakan kita yang kat luar tu, yang duduk kat Pandan tetapi balik mengundi di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan semua tu, kempenkan mereka, saudara mara kita semua. Kata kalau tak mahu masa depan gelap untuk anak-anak, tak mahu masa depan gelap untuk negara, undi Pakatan Harapan. Ayo! 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 Reformasi! 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 Terima kasih. Assalamualaikum.